wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kita raih dan kita hormati Ustaz Abu Hasan Husin ke Hashim? Hashim. Ibu Husin tak kenal kan? Marah boleh. Dan para jemaah yang saya hormati sekalian, selesai dah satu sesi, yakni sembahyang fardu maghrib yang diperlukan atas kita dan ditugas atas kita untuk kita membaca. Alhamdulillah. Maka kita sampai ke sesi yang kedua, yakni malam tiap-tiap malam begini. Malam ni kita berada di tahun baru dah 8 hari dah. Kalau tak silap saya dah 8 hari kita berada di tahun baru. Maka adakah kita nak buat perubahan ataupun duduk takah lama lagi? Kalau kita duduk takah lama maksud tak bergaya ke mana? Maka apabila tiba tahun baru, maka apabila kita jemput ustaz kita, maka saudara kita 8 hari bahawa ni kena hari kendaraan dia, maka dia buat perubahan kepada kita daripada malam ini hingga akhir tahun yang kalau kita boleh. Tuan-tuan yang saya hormati sekalian, di malam tahun baru ini, Ustaz menyampaikan kepada kita, kita minta kepada Ustaz, ada 3 orang Ustaz di surau ni. Malam ni lah baru saya bertemu dan berjumpa dengan Ustaz di tahun yang baru ini Ustaz. Pengurusi surau Ustaz. Malam ni baru saya jumpa dengan Ustaz. Dah berapa banyak dah Ustaz buat dari saya tengok kadang-kadang pada saya balik-balik tu tengok tak sudah lagi duk awal saya buat ada tempat yang tidur. Karena apabila begitu, maka Ustaz tu ada 3 Ustaz di surau ni. Yang pertama malam ni lah Ustaz Abu Hasan, sebab dia yang mula datang ke surau kita, sebab kita kata dia yang pertama. Yang kedua Ustaz Firdaus Ar-Razi. Yang ketiga Ustaz Muhammad Zaki Marzuki Patih. Itu dia yang ni. Masuk ipar itu dia yang anak angkat. Apabila dia tu Marzuki itu bertukar di sana, dia kerja dengan Jabatan Zakat, maka dia bertukar di sana. Kemungkinan tak tahu lagi tanya Tuan Haji lah, sebab kawan karib dengan Tuan Haji Hakim. Maka dia kita agak minta masalah. Saya masukkan lah. Saya lagi lepas kau Ustaz, saya nak masuk untuk wazaki tanpa untuk memperingatkan tu. Apabila dia tak tahu, kemudian apabila kita letak masing-masing ada tugas ustaz-ustaz yang ada mai di surah Al-Ikhlas. Apabila mai sini malam ni Ustaz, kami memohonlah kepada Ustaz. Ustaz kena ada satu risalah ataupun kitab kecil pun tak apa, kami nak Ustaz Firdaus kami bagi tauhid kat dia. Ustaz Abu Hasan ni kami nak bagi fiqh kat dia, supaya tahu apa makna taharah. Mula depan kita sambung taharah, itu dia carilah kitab-kitab untuk kita buat rojokkan bersama, supaya kami pun dapat sambung. Kita kongsikan ilmu dengan Ustaz Azhar. Sebab dia ada ilmu, dia nak makan kita. Kalau kita dah nak pegang kat mana ni? Kalau duk tazkirah sampai bila saya pun tazkirah, tapi tak tahu kita nak pegang tazkirah ni. Mak kata dia pergi Karang, dia balik ke Indonesia, dia makan Malaysia. Gitu. Malam ni kita minta, bukan malam ni lagi, minggu-minggu yang akan datang, bulan-bulan yang akan datang, kita harap Ustaz carilah satu risalah untuk kita sama-sama kongsi share ilmu pengetahuan dengan kami yang tidak ada orang ilmu lagi, semua kami jana, supaya kami buat satu rajukan. Kalau tidak kami nak pegang tak boleh. Orang tanya Ustaz Abu Hasan tuan tak amat apa kat Ustaz di surau ni? Entah, kami pun tak tahu nak buat tak, kami tak boleh pegang, tak boleh buat untuk buat rajukan. Daripada mas sekali lagi Ustaz bawa tunjuk kat kami akan carilah kitab yang macam tu, ataupun kami Ustaz daripada taharah hingga sampai sah haram macam ini. Kemudian hadis nak baca terpulang. Itu kami letak kepada Ustaz lah. Kalau Ustaz Firdaus tauhid hadis, Ustaz Marzuki dia berkenaan dengan zakat. Berkenaan zakat, kita pergi kat dia zakat. Saat ni kita nak ambil potong dia, tak boleh kita nak ambil payah zakat. Saya jadi amin. Tadi pembahasan saya tak nak minta maaf. Kemudian itu tadi kita merayulah kepada Ustaz supaya Ustaz ajar. Kami nak ambil ilmu dari Ustaz. Kalau tazkirah maka kami tak ada ilmu Ustaz. Di mana kami nak pegang apabila Ustaz dengan kami waktu. Alhamdulillah
Apabila sampai Ustaz Firdausi dia bagi takhid kepada kami, alhamdulillah kami dapat bersama-sama kongsi dan share ilmu pengetahuan dengan dia. Dan saya tak malas memang itulah saja sedikit tanah minta maaf. Dan yang tak kata pun berik Allah. Dah. Maka ni saya nak jemput dia ni. Maka bagi pihak saya saya minta maaf. Sekiranya silap orang nak dengar, memang orang bercakap memang sonok, tapi kawan yang nak dengar pedih telinga. Saya minta Ustaz Abu Hassan, jalankanlah tugas apa yang ditugaskan kepada dia. Sekian, terima kasih Ustaz. Tak masuk mau banyak. Saya silakan. Kalau Ustaz tu biasa mengajar malam ni sejam, saya bagi 4 jam. Allah. Astaghfirullahaladzim. Allahumma ta'alaina hikmataka wa anshur alaina min rahim. Rabbi zidna ilman wa rizqna fahma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi. Alhamdulillahi rabbil alamin. الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Amma ba'd. Muslimin muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Terima kasih kepada Tuan Pengurusi Surau Al-Ikhlas Kampung Baru, Pulau Melaka. Macam Tuan Pengurusi kata, malam ni malam pertama dia jumpa saya. Walaupun banyak kali dah saya main. Tak tahu dia pergi mana. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Sebagaimana yang kita ketahui, pada malam ni kita masuk hari ni dah 8 hari bulan Januari 2023. Sedar tak sedar umur kita makin bertambah angka dia, tetapi pada masa yang sama dekat dengan kematian. Apa azam kita tahun baru 23? Iaitulah insya-Allah, seandainya azam yang 2022 masih lagi belum terlaksana, maka boleh untuk kita bawa pada tahun 2023 selagi mana diberikan kesempatan hidup oleh Allah Subhanahu wa taala di atas muka dunia. Tetapi pada masa yang sama, muslimin muslimat rahimakumullah, saya dan kita semua marilah sama-sama berazam untuk menjadi hamba yang makin memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan junjungan besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Dan pada masa yang sama kita minta kekuatan kepada Allah, kesihatan yang bukan kesihatan biasa tetapi kesihatan yang walafiat, untuk kita menambah baik ketaatan, kebajikan dan amal soleh kepada Allah, agar kita bukan hanya berbahagia yang sementara di alam dunia yang fana, tetapi kita mencari keredaan agar mendapat rahmat Allah, supaya kita berbahagia di hari akhirat yang tidak ada kesudahan. InsyaAllah, saya yakin mana yang ada dalam surah Al-Ikhlas pada malam ni sedang berusaha insya-Allah untuk mencari keredaan Allah, tak kiralah di segi amalan, tak kiralah di segi kehidupan, tak kiralah di segi kekeluargaan, tak kiralah di segi rezeki,
yang kita dapat di atas muka dunia untuk meneruskan kelangsungan hidup, insya-Allah. Yang pertama, muslimin muslimat rahimakumullah, malam ni saya tidak boleh lama kerana saat lagi ada majlis bacaan Yasin. Yang orang memang berhajat betul-betul, ya Allah nak tolak pun tak payah dah. Dia minta sungguh-sungguh. Mereka duduk rumah baru, pindah rumah baru, nak buat Yasin. Jadi saya ni jenis muda, tak ada masalah, insya-Allah. Abang ya, bila-bila masa kalau ada kesempatan saya pergi. Jadi lepas insya saat lagi saya terpaksa bergegas untuk meraihkan permintaan sahabat yang nak pindah rumah untuk duduk rumah baru yang dia tak payah bayar sewa sebulan 400 lebih. Lah rumah sewa berak berjalan pungkuk pun 300. Pasal buat berak berjalan pungkuk, pasal bilik yang kecil. Badan lagu aku boleh gagah, muat besar-besar, orang sanareh dinding dulu ya. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sebenarnya kita dah ada kitab. Tujuan kitab saya ni kitab untuk pembersihan. Hak lembut-lembut kita bagi dia baca kitab hak lembut-lembut lah. Hak jenis tak arti nak berlembut ni kita baca kitab keras sikit. Jadi tengok makcik pun dah beli, 2-3 orang dah beli. Kita kembali kepada kitab kita pada malam ni, iaitu menuju ke negeri abadi, insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sambungan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Za'ama alladhina kafaru an lan yub'atsu qul bala wa rabbi latub'asunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dhalika 'ala Allahi yasir. Di antara sebab-sebab kufur orang-orang yang kafir ialah kerana mereka mengatakan bahawa mereka tidak sekali-kali akan dibangkitkan sesudah mati. Qul bala, katakanlah bahkan, wa rabbi latub'asunna, demi Tuhanku kamu akan dibangkitkan, kemudian kamu akan diberitahukan tentang segala apa yang kamu telah kerjakan. Dan yang demikian itu adalah mudah bagi Allah melaksanakannya. Wa dzalika 'ala Allah yasir. Nah, apa? Ada di kalangan orang yang beriman kepada Allah sendiri pun tidak percaya. Dan kadang-kadang percaya, tetapi amalan mereka, perkataan mereka seumpama tidak percaya kepada janji Allah. Kehidupan di dunia, alam yang sementara, satu masa, satu ketika akan dipisahkan oleh Allah dengan kematian. Dan yakinlah, walaupun kita menjadi makanan, rezeki kepada ulat dan cacing tanah, dan kita kembali kepada menjadi tanah, akhirnya kita akan dihidupkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat. Dan bukan hidup biasa-biasa, tetapi hidup untuk Allah mengadili apa yang kita buat kepada Allah di atas muka dunia. Sebagai orang yang Allah pilih untuk menjadi hamba yang beriman, adakah kita ni hanya sekadar beriman, ataupun kita pada masa yang sama beriman dan beramal soleh? Sebab itulah muslimin muslimat rahimakumullah, maka Allah akan membongkarkan semua apa yang kita buat ketika mana hidup di atas muka dunia, sama ada kita mampu untuk sembunyi daripada pengetahuan manusia, tetapi tidak sekali-kali kita mampu untuk sembunyi daripada pengetahuan Allah. Dan bagi Allah untuk mengadili semua benda yang kita buat, walau sekecil-kecil amalan, walaupun sekecil-kecil kejahatan, adalah amat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah tidak sama sekali menzalimi kita. Allah tidak sama sekali menginayai kita. Yang menzalimi kita, yang menginayai kita adalah diri kita sendiri. Apa bukti dia? Tok Bilal panggil hayya 'alas salah, marilah mendirikan sembahyang. Ada masa, ada kesihatan, ada kelapangan, tetapi tidak memperdulikan panggilan muazzin, sedangkan panggilan itu adalah panggilan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini tanda dia. Banyak lagi.
Tapi tak ada lah di kampung baru. Kampung baru ni alhamdulillah, kebanyakannya semua bila Tok Bilal panggil sampai di surau. Tapi kalau semalam cari pasal. Tak silap semalam aku dah mari. Bola. Mana pergi habis? Bola tak ada malam ni kan? Malam ni sebab tak ada bola. Malam kemarin. Lepas tu nak demam jantung. Tak silap ada orang mati semalam. Nak bubuh dah sebiji, tiba-tiba pengadil tak kira. Aduh. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kemudian firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala yadhunnu ulaika annahum mab'usun liyawmin 'azim yawma yaqumun nasu lirabbil 'alamin. Tidaklah mereka menyangka bahawa mereka akan dibangkitkan, yakni dihidupkan semula sesudah mati. Nak tanya, percaya ke tak ni? Percaya apa? Percaya ke tak bila hampa hidup atas muka dunia, satu masa hampa akan mati? Percaya? Pasal apa hampa percaya? Sebab memang ada orang mati. Takkan tak percaya? Tak, bila hampa percaya kata ada orang yang dah mati, hampa percaya kata hak mati tu walaupun jadi tanah mereka ni akan dibangkitkan semula oleh Allah Subhanahu wa taala. Percaya? Pasal apa percaya? Pasal kami nak masuk syurga. Bagus. Ni comel. Percaya sebab nak bangkit semula, pasal nak masuk syurga. Lah nak tanya. Hak yang nak masuk syurga sangat tu hampa buat apa? Yang nak masuk syurga sangat tu. Tapi kita jangan tanya dulu tu. Kita tanya hamba lagi. Masuk syurga ni nak buat apa? Masuk syurga ni dia kata bidadari. Seorang ada 70 bidadari. Oh dia kira dulu. Bidadari pun tak kelapak muka. Dah buat apa ni? Dah percaya dah kata nak bangkit semula. Percaya. Apa sebab nak bangkit semula? Sebab nak duduk dengan bidadari. Dah buat apa benda ni? Sebenarnya buat ke dah? Bukan Allah suruh 50 waktu ni kita nak masuk dah dalam bulan Rejab. Bukan Allah suruh 50 waktu tapi ganjaran pahala sama 50 waktu walaupun kita hanya buat 5 waktu. Apa yang hang buat ni kalau hang percaya hang bangkit semula di hari akhirat? Adakah memadai dengan puasa Ramadan? Dan hang yakinkah hang nak dapat Ramadan pada 23 hari bulan 3 2023? Bukan lama dah. Hari ni dah 8 Januari. InsyaAllah pejam telik sampailah bulan 3, 23 hari bulan kita mula Ramadan. Tapi yakinkah dapat Ramadan? Kalau hang tak puasa sama Isnin ke, Khamis ke, kalau hang tak puasa sama hari-hari lain. Muslimin muslimat rahimakumullah. Hak kita duduk semayang fardu ni pun kita rasa tak cukup semayang fardu. Tu yang kadang-kadang duk buat semayang sunat awwabin. Sunat awal malam, iaitu sunat selepas salat maghrib. Dan kemudian kita buat juga salat 4 rakaat selepas isya. Allahumma salli ala Muhammad, seumpama kita semayang di malam Lailatul Qadar ataupun kita mendapat isi langit dan isi bumi. Barang siapa yang semayang 4 rakaat selepas salat isya. Nak sembahyang fardu pun masalah. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, pada hari kiamat yang amat besar huru-hara dia, tanah runtuh di batang kali biasa, banjir di pantai timur biasa. Ni depa hantar gambar dekat kita pula, hari ni tanah Mekah subur menghijau sebab hari-hari hujan turun. Allahu Akbar. Dulu kalau kita pergi Mekah, orang pesan malam pakai baju sejuk sebab cuaca dia sejuk. Siang kena minum air bagi banyak. Pasal apa ni? Sebab cuaca dia paling kurang 35 darjah Celsius. Mungkin boleh mencecah sampai 40 darjah Celsius. Tapi hari ni dia hantar gambar di barat. Mungkin di barat Arab Saudi ada turunan salji. Allah.
Nahabak apa? Nahabak kata, dunia ni makin hari makin tak larat, dunia ni makin hari makin tua, dunia ni makin hari makin tak mampu untuk menerima bebanan. Yang pertama, bebanan orang yang terlalu ramai. Yang kedua, bebanan sebab bangunan-bangunan yang besar mencakar langit. Yang ketiga, bebanan ramai di kalangan orang yang beriman tetapi tidak mensyukuri nikmat Allah, malah menjadi hamba yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, apa di hari akhirat ni? Apa di hari kiamat ni? Hari berdiri manusia untuk menghadap Tuhan sekalian alam. Siapa dia? Walaupun hang sehari semalam tak pernah menghadap Allah, Zuhur, Asar, Maghrib, Isya, Subuh, namun hang tetap akan berhadapan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tak malu ke? Allah. Tak takut ke? Kalau sembahyang kena duduk depan Allah pun belum tentu lagi selamat dengan sembahyang yang kita buat. Apatah lagi orang yang memang tak pernah sembahyang, dia juga kena duduk depan Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda barizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan ingatlah hari kiamat, bongkar dan terbangkan gunung ganan, dan engkau akan melihat seluruh muka bumi terdedah nyata, dan kami himpunkan mereka yakni di padang mahsyar, sehingga kami tidak akan tinggalkan seorang pun daripada mereka. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebut, wa yawma nusayyirul jibala wa taral arda bazrizatan wa hasyarnahum falam nughadir minhum ahada. Dan yakni ingatkanlah hari kami bongkarkan dan terbangkan gunung ganan, dan engkau akan melihat yang seluruh muka bumi terdedah nyata. Maknanya apa dia? Tak ada dah bukit bukau, Allah angkat habis. Malah tidak meninggalkan kesan lubang bila Allah angkat gunung tersebut, dan di antara pertengahan gunung itu akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi seperti sayap-sayap kelkatu, dan dihaluskan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi debu-debu yang berterbangan. Kemudian muslimin muslimat rahimakumullah, Allah ratakan tanah seumpama sekeping roti yang putih dan padang yang luas, dan semua tidak boleh lari walaupun seorang pun untuk berada di atas padang tersebut dengan menghimpit-himpit kaki di antara kaki mereka, berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala untuk dibicarakan apa yang mereka buat ketika mana hidup di atas muka dunia. Maknanya apa dia? Tidak seorang pun akan boleh lari, tidak seorang pun akan boleh terlepas daripada diadili oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayang seandainya kita tidak ada persiapan, bayang seandainya kita tidak ada persediaan, bayang seandainya kita banyak membiarkan masa-masa kita berlalu dengan melakukan perkara-perkara yang lalai, melakukan perkara-perkara yang lara, melakukan perkara-perkara yang mengundangkan kemurkaan dan celaan Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Di dunia boleh lari. Assalamualaikum, malam ni kita ada kuliah maghrib, insya-Allah di surah Al-Ikhlas, Kampung Baru, Pulau Melaka. Dia kata malam ni tak boleh. Mana isu boleh kakak? Tengok gaya. Malam ni dah janji dah nak pergi makan di Taman Desa Permata, lepas abang kata ikan 3 rasa. Tak mereka buat malam ni pula. Kalau buat malam esok boleh. Dia salahkan kita juga. Dia boleh salahkan kita juga. Jadi malam apa yang hamba sebenarnya? Hang abang kat kali. Malam apa yang boleh? Kita buat malam ni pula. Dia kata, tak apa nasihat malam ni. Nak kaya sudah. Berbagai-bagai alasan yang boleh dia buat untuk lari daripada benda yang dia tak suka.
Walaupun benda tu wajib untuk dia suka. Sebab benda ni untuk menentukan kebahagiaan dia ataupun kecelakaan dia ketika mana dia balik di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi dia memilih jalan untuk tak mau, untuk tak suka, untuk tak rela buat benda yang sepatutnya memang dia kena buat sebagai hamba Allah Subhanahu Wa Taala. Tak buat. Hang boleh lari-lah ni. Selagi mana hang boleh lari di atas muka dunia, larilah. Tetapi hang kena ingat satu benda. Esok di hadapan Allah, hang ada ibadat ke, hang ada amalan ke, hang ni berajin sembahyang ke, semua tidak akan terlepas daripada diadili oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sehingga kan Allah kata apa? Orang yang duduk dalam alam barzakh akan dibongkarkan oleh Allah. Tidak seorang pun akan tinggal dalam alam barzakh tersebut. Tak boleh lari dah. La boleh lari. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Para sokong ngajak sungguh meratapi habaq benda yang sama. Benda baik. Benda untuk persiapan balik kepada Allah. Duk habaq benda baik. Duk habaq benda jangan seronok sangat dunia ni. Tak seronok mana nak dibandingkan hujung kuku dengan keseronokan akhirat kalau tak cari lah ni. Seronok di dunia carilah dapatlah. Seronok di akhirat kena carilah baru dapat di hari akhirat. Tapi kalau tak cari seronok di akhirat lah dengan amalan, dengan ibadat, dengan kebajikan, dengan ketaatan, masalah dah ketika mana di hari akhirat. 8.20 dah. Tak lama. 5,000 lah. Lagi kita berhenti. Tak jam. Tak jam mempeduk. Aku balik. Mau bulan puasa esok. Mau bulan puasa esok lah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman lagi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man a'rada 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhankan wa nahshuruhu yawmal qiyamati a'ma. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتناك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. Dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, maka sesungguhnya adalah baginya kehidupan yang sempit dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Ia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku dulu melihat? Allah berfirman, demikianlah keadaannya, telah datang ayat-ayat keterangan kami kepada kamu. Lalu engkau melupakan serta meninggalkannya, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Wa'iyadzubillah. Allahu Akbar. Tak faham? Naik bulan. Ibu jumpa tak muka surat berapa? 23. 23. Lepas tu sambung 24 kan? Allah kata, waman a'rada an zikri, dan sesiapa yang berpaling engkar dari ingatan dan petunjukku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamah a'ma, maka sesungguhnya adalah bagi dia kehidupan yang sempit. Allah tidak. Mana sempit Ustaz? Kami memiliki harta dunia, kemewahan, duit ringgit banyak. Sempit. Di dunia sempit dah. Jangan cari rezeki walaupun banyak tapi Allah tak redha rezeki tu. Jangan cari rezeki walaupun banyak tapi tak ada keberkatan rezeki tu. Kau mana jadi sempit? Bila nak sempit? Tunggu masa dia. Contoh saya bagi satu je malam ni. Jangan bagi banyak-banyak, masa tak ada. Faham? Tak faham sudah. Satu contoh saja. Apa contoh dia? Ada orang yang dia ringgit banyak tapi dalam rumah duk pakai baju pagoda saja.
Tak tahu ni. Sakit. Takkan sakit hang nak pakai baju elok nak tekot semua nak pergi jalan. Siapa nak bawa hang? Siapa nak bawa hang? Ayah lagi nak pergi nak buat pergi dengan tadi lama tu. Ayah tak payah pergi mana dah. Ayah tak larang dah. Mengan pergi pelekat ni dah. Engkau tu. Mula-mula dunia kita luah tak nampak surah Al-Ikhlas. Luah dunia kita Cameron Highland. Ada yang dunia dia lagi luah. Australia. Ada dunia lagi luah. Hatnyai. Ada lagi dunia lagi luah. Tak nampak hak dekat ni. Surah Al-Ikhlas. Kampung baru Ulun Melaka ni dia tak nampak. Kemudian Allah sempitkan dunia dia. Dia kata tak boleh naik boat lah. Dulu naik boat boleh. Kalau terbang dulu boleh naik boat. Pening mentok. Pakcik tak terangin ke pakcik nak pergi belah-belah di babak ke Kelantan ke? Bukan tak terangin boleh. Aduh, tapi raya nak muntah, nak put. Allah sempit lagi dunia dia. Sampai satu masa. Mereka pakcik ke bawah tu. Raja lu tengok kau bunga pakcik hang ni dia tak ada jual aku. Bilang yoi. Tak pikuah ke? Lama dah tak pikuah. Wah, naik motor tak boleh dah. Allah sempitkan lagi hidup dia. Pakcik, lama tak tengok pakcik dah mana? Pakcik ni buat dah rumah dah Sak kedapok rumah ibu jambat. Kedapok rumah ibu jambat. Lama kau dia jadi begitu? Lama dah Allah sempitkan lagi hidup dia. Assalamualaikum pakcik. Waalaikumsalam. Nak mengajar pakcik? Sila masuk. Pakcik dalam bilik mana? Dalam bilik ujung. Duduk dalam bilik lah. Duduk dalam bilik dua atas katil. Beralih kiri, beralih kanan, terlentang. Beralih kiri, beralih kanan, terlentang. Jangan bangga. Jangan terlalu sombong dengan Allah. Sebab tidak ada hak kita memberikan pinjaman sementara daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah sempitkan kita tidak ada orang yang sayang, kita tidak ada orang yang ihsan. Allah sempitkan kita tak tengok keperluan akhirat, kita dah nampak kepentingan dunia. Akhirnya bila kita mati, Allah sempitkan lagi alam kubur kita sehingga berjerakah turun rusuk kita. Allahu Akbar. Kemudian kata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia tanya balik ke Allah, kita kan macam tu. Awak yang duduk suruh semayang sangat ambil 5 waktu, tak boleh kau zaman dah ni duduk kalut sangat kelang kabut, boleh tak semayang tinggal 3 ke? Dah Allah suruh dia duduk tanya lagi. Sampai di hari akhirat dia duduk tanya lagi, ya Allah, pasal apa yang kami ni tiba-tiba bangkit jadi buta? Bukan kami di dunia dulu celek ke? Allah jawab balik. Hang memang celek di dunia dulu, tapi hati hang buta. Hang memang celek mata zahir di dunia dulu, tapi telinga hang pekak. Mati hati hang. Keras macam batu, malah lebih keras daripada batu hati hang. Apa makna dia? Apa tanda dia? Nabi pesan barang siapa yang ikut dua benda yang dibawa oleh Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka selamat dia. Yang pertama Al-Quran, yang kedua hadis Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia ramai di kalangan kita bukan hanya baca Quran, kena faham isi kandungan Quran, tak reti makna Quran, mai di surau. Ada baca bab tauhid hari kiamat, ada Quran tentang hari kiamat. Mai baca kitab bab fiqh, ada Quran tentang fiqh. Mai baca kitab bab zakat, ada Quran tentang zakat. Maknanya Quran itu sampai hari kiamat tetap relevan, bersesuaian, tak kira sampai zaman mana pun. Kalau kita berpandukan Quran, insya-Allah kita akan selamat. Tapi ramai di kalangan kita yang tidak memperdulikan Al-Quran. Ramai di kalangan kita yang tak kisah bila anak-anak tak boleh baca Quran. Ramai di kalangan kita bila anak contoh remaja, Quran tak habis, dia biar anak dia tak pernah sambung nak bagi perhabis Quran. Ramai di kalangan kita, bukan setakat anak-anak, mak ayah sendiri pun tak habis baca Quran. Allahu Akbar. Lah dia baca apa? Lah dia baca kisah
Nikah dua tahap. Alah. Mana faham? Mana tak faham? Betul kisah dia. Nikah dua tahap. Oh, dalam TikTok lah. Orang perempuan yang paling komen sekarang. Jangan tak guna menikah tahap. Ayahlah. Kan? Kita menikah macam aku lah. Kalau nak menikah nak abang mana payah. Abang. Dia berkata teman kita, abang kami bagi ya. Bubuh memang tak bagi. Ya ke tak? Tak bagi ya. Nak ya, cikak kuku. Orang nak nikah sangat. Koi kering baru tahu. Mana ada sumpah kita. Allahu Akbar. Hari ni orang duk tengok TikTok, duk tengok Facebook, duk tengok Telegram, duk tengok macam-macam. Kadang-kadang dia terlupa. Berjam-jam tu tanpa terasa. Quran 5 minit tak boleh sampai. Quran. Nak baca satu surah. Surah-surah pilihan pun tak boleh. Surah Al-Mulk, Surah Al-Duqan, Surah Al-Kahfi, Surah Yasin, Surah Al-Waqi'ah, Surah As-Sajadah. Surah-surah pilihan ni boleh tak boleh baca. Tapi kalau tengok WhatsApp, tengok TikTok, berjam-jam tak terasa. Genyek-genyek mata ingat dah tutup, sambung pula. Ni, dunia hari ni, tak tahu lah di rumah kita jadi lagu tu ke tak. Kadang-kadang nama saja banyak orang di dalam rumah kita, tapi sunyi sepi, tak bercakap. Pasal apa tak bercakap? Pasal masing-masing layan telefon yang ada di tangan masing-masing. Dia duduk depan ayah dia tak bercakap dengan ayah dia. Sedangkan dia baru balik hari ni daripada Kuala Lumpur, daripada Pahang, daripada Selangor. Dia nak boleh balik selalu pun payah. Sekali dia boleh balik duduk main rumah ayah dia. Ayah dia duduk depan dia. Dia tak boleh sembang dengan ayah dia ni. Hang balik menentang apa ni? Ayah nak tanya you balik buat apa ni? Hang balik buat apa rumah aku? Dia tak mau sembang dengan aku. Hang jangan balik langsung. Buat sakit hati aku ya. Daripada hang duduk tengok telefon yang tak sembang dengan aku. Jadi tak berlaku lah di kampung baru ni. Tak. Yang duk berlaku di kampung baru ni, si suami dengan si isteri tak sembang. Masing-masing dia tengok telefon. Apa berlaku? Si suami minggir, si isteri tengok TikTok. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Demikianlah keadaannya telah datang ayat-ayat keterangan kami kepada kamu, lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Allah suruh apa? Semayang. Allah suruh apa? Puasa. Allah suruh apa? Bila harta Allah bagi lebih kongsi dengan orang lain yang layak, yang memerlukan bayar zakat. Allah suruh apa? Bila hang ada harta, hang ada kuasa, hang kena menunaikan fardu haji di Baitullah. Allah suruh apa? Buat benda yang baik, buat benda kebajikan, meninggalkan kemungkaran, meninggalkan maksiat. Allah suruh apa? Tapi bila Allah suruh hang tak buat, benda yang Allah larang, benda yang tidak menyelamatkan hang, benda yang boleh menduka citakan hang, benda ni yang hang suka. Sebab apa? Sebab hang tidak ikut Quran, tapi hang ikut musuh hang yang paling nyata. Berkali-kali Allah habaq dalam Quran, syaitan itu adalah musuh kamu yang paling nyata. Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Syaitan itu musuh kamu yang paling nyata. Tiba-tiba kita boleh berkawan dengan syaitan. Kita tak belajar untuk berkawan dengan Quran, kita tak belajar untuk berkawan dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Istimewanya kita umat Nabi Muhammad, walaupun Rasulullah wafat hampir 1400 tahun, tapi kita beriman dengan Rasulullah sehingga akan kita buat sunnah Rasulullah dalam kehidupan kita. Sekurang-kurangnya kita memperbanyakkan selawat dan salam pada Rasulullah dan kerabat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ramai di kalangan kita yang tidak melaksanakan sunnah dalam kehidupan dia, dan dia juga tidak pernah memperbanyakkan selawat kepada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terutama sekali pada malam Jumaat. Malam Jumaat kita dah baca Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Tapi ramai di kalangan kita yang terlupa benar ni, sedangkan dia memerlukan syafaat daripada Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan dia memerlukan air telaga Nabi menghilangkan dahaga sepanjang dia berada di padang mahsyar. Allahu Akbar. Ibu-ibu muslimin muslimat rahimakumullah. Last untuk malam ni firman Allah Subhanahu wa taala. Nampak? Dah bukan payah. Boleh dah. Kalau malam ni tak apa, saya lajak tak apa.
lah hamba belajar cari pasal. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حسر علينا يسير. Dan dengarlah yakni apa yang diterangkan kepada kamu sekarang ini mengenai hari kiamat. Hari yakni malaikat yang menjadi penyeru-menyeru, yakni makhluk-makhluk yang telah mati dari tempat yang dekat yang dapat didengar oleh semuanya, yaitu hari mereka mendengar pekikan seruan yang menyatakan perkara yang benar. Hari seruan itu ialah hari masing-masing keluar daripada kubur. Sesungguhnya kami menghidupkan dan mematikan, dan kepada kamilah saja tempat kembali sekalian makhluk. Pada hari bumi berbelah-belah untuk mereka segera keluar daripadanya. Perbuatan menghidupkan dan menghimpunkan mereka di padang mahsyar itu mudah bagi kami melaksanakannya. Allah maaf. Nak lari mana? Nak lari mana? Apa tujuan Allah buat hari kiamat? Untuk membinasakan semua makhluk yang hidup di atas muka dunia. Yang baqa, yang kekal hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat Israel yang duk cabut nyawa tu pun malaikat Israel pun binasa. Nak lari mana? Allah sebut Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Waktu tu ada satu sorok yang minta untuk kita keluar daripada tempat tidur kita, iaitulah kubur. Apa tujuannya? Untuk kita dibangunkan semula menuju kepada Allah di padang mahsyar. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, siapa yang bangkitkan diri dari tempat tidur kami dah seronok dah ni, kami dah bahagia dah ni. Kami dilapangkan kubur seluas langit dan bumi. Kami diberikan kubur cahaya yang bergemerlapat. Kami diberi kubur wangian syurga. Kami duduk dalam kubur di antara taman-taman syurga. Siapa yang gerak kami ni? Kami tengah seronok ni. Malaikat kata, you don't worry. Malaikat cakap orang putih. Malaikat kata, you don't worry. Ada lagi benda yang lagi seronok nak tunggu hampa lepas ni. Hak dalam kubur yang hampa rasa seronok, tak berapa seronok. Lepas ni hampa ada lagi benda yang lagi seronok daripada tu, berlipat kali ganda daripada seronok duduk dalam kubur. Tapi bagi orang-orang yang ingkar, bagi orang-orang yang menderhaka kepada Allah, bagi orang-orang yang membelakangkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, terbaik kami dah bangkit daripada tempat tidur kami yang penuh dengan azab. Kubur kami disempitkan sehingga berjaragah tulang rusuk. Kubur kami digelapkan sehingga tidak ada cahaya yang mampu menembusinya walaupun sebesar lubang jarum. Kubur kami ada rasa bahan kepanasan daripada api neraka. Kubur kami ditemani oleh ular-ular yang berbisa, terutama sekali ular Sidratul Aqrab yang setitik bisa dia mampu menghancurkan dunia dan isi dia. Kami tak mampu untuk duduk dalam kubur ni. Terima kasih sebab membangkitkan kami daripada kubur. Woi, aku bukan bangkit yang biasa-biasa. Awak ingat dalam kubur tu seksa? No, tak seksa sangat. Saat lagi akan dapat seksaan yang lagi dahsyat daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bermula perjalanan ke padang mahsyar dalam keadaan gelap gelita. Saat lagi akan dapat seksaan yang dahsyat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila hang berjalan dengan menggunakan muka hang heret segala onak dan duri yang berada di atas padang mahsyar tersebut. Saat lagi akan dapat seksaan yang paling dahsyat, lebih dahsyat daripada alam kubur. Bila? Apabila matahari sejengkal di atas kepala. Mampu. Dah mampu lagi. Muslimin muslimat rahimakumullah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak percaya tak benda ni nak berlaku? Percaya ke tak? Orang ni abang tak percaya. Allah. Muslimin muslimat rahimakumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman lagi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yauma nahsyurul muttaqina ila ar-rahmani wafda wa nasuqul mujrimina ila jahannama wirda
Ingatlah hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Allahu Akbar. Lega dengar, ya Allah. Tadi dia dengar kata, kami butakan hampa. Tadi kami dah dengar, dibongkarkan kubur hamba. Tadi kami dah dengar, berbagai-bagai azab dan seksa sedang menanti di padang mahsyar di hadapan Allah. Tadi kami dah dengar, tidak ada apa yang hamba mampu sembunyi. Setiap perbuatan yang hamba buat sepanjang hidup di atas muka dunia. Tiba-tiba lah kami dengar, yauma nahsyurul muttaqin ila rahmani wafda. Ingatlah hari kami himpunkan orang-orang yang bertakwa menghadap Allah yang Ar-Rahman dengan berpasuk-pasukan. Allahu Akbar. Syoknya ya Allah. Tak mau kan? Apa dia nak? Tak mau kan ni? Allah janji apa? Satu yang Allah minta, sebab tu kita nak dengar. Ya ayyuhallazina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan balik ke Allah. Balik sebagai orang Islam yang sebenar-benar Islam. Allah minta satu ya. Takwa, takut aku. Yang domain sembahyang ni apa? Takut ke Allah. Yang dah tunggu kuliah maghrib, dia tu kata nak berhenti, dah haram tak berhenti lagi. Pasal apa? Takut ke Allah. Mata takut ke Allah tu tak mana dah. Mata takut ke Allah tu tak mana dah ni. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah kata apa? Orang yang bertakwa kepada Allah, nombor satu, Allah janji hampa akan dapat rahmat di hari akhirat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Confirm. Bukan senang nak dapat kasih sayang Allah, melainkan orang-orang yang bertakwa kepada Allah. Yang kedua, hampa tak akan mengadap aku seorang-seorang, tapi hampa akan bersama berpasuk-pasukan. Siapa dia pasukan hampa? Para anbiya, terutama sekali jiran kita di hari akhirat di padang mahsyar, Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang nak berjiran dengan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, buat pilihan sekarang. Siapa yang nak berjiran dengan orang-orang yang musyrik, orang-orang yang fasik, orang-orang yang munafik, orang-orang yang kafir, buat pilihan sekarang. Orang-orang yang sesat, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Nampak suara aku? Allahu Akbar. Muslimin muslimat rahimakumullah. Siapa jiran kita? Orang yang bertakwa kepada Allah, para rasul. Siapa jiran kita? Syuhada. Siapa jiran kita? Salihin. Siapa jiran kita? Siddiqin. Orang yang membenarkan dengan perkataan, orang yang membenarkan dengan perbuatan. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan menghalau orang-orang yang bersalah ke neraka jahanam dalam keadaan dahaga. Allahu Akbar. Wa a'udzubillah. Siapa yang derhaka kepada Allah, siapa yang Allah bagi nikmat iman dan Islam hasil perjuangan Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedangkan bapa saudara Nabi pun tak beriman dengan Allah, kita tidak ada ikatan dengan Rasulullah, kita tidak ada darah daging dengan Rasulullah, kita hanya umat akhir zaman Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi kita dapat hidayah daripada Allah, tetapi tidak menggunakan nikmat hidayah tersebut untuk menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah, tetapi lebih suka untuk menjadi hamba yang derhaka kepada Allah. Maka apa kata Allah? Kami akan halau hamba. Halau. Boleh bayang tak perkataan halau? Boleh bayang tak maksud halau? Assalamualaikum, dipersilakan yang berbahagia pengurusi untuk menjamu selera dia meja yang disediakan. Hebat. Assalamualaikum. Sabar tak? Kami tak panggil Balik. Halau. Pi. Halau. Faham tak maksud halau? Bukan dah cerita. Dia adakan majlis
Pihak majlis mengalu-alukan kedatangan yang berbahagia. Hikmah mengalu-alukan. Kami dengan ini menghalau. Kami tak suka. Halau. Balik. Dahsyat. Halau pergi mana? Halau balik boleh gagal. Halau masuk dalam neraka Jahannam dalam keadaan dahar. Last malam ni tak marah, tak semangat sambung dah. Lah. Supaya kita boleh alih muka surat 26. Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ahsyurul ladzina zalamu wa azwajuhum wa ma kanu ya'budun min dunillahi fahduhum ila siratil jahim. Yani Allah berfirman kepada malaikat, himpunkanlah orang-orang yang zalim itu dan orang-orang yang berkeadaan seperti mereka serta benda-benda yang mereka sembah yang lain daripada Allah serta menghadapkan mereka ke jalan yang membawa ke neraka. Apa yang buat tak buka dunia dulu? Allahumma salli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, kami tidak ada berhala dalam rumah. Kami beriman dengan Allah. Kami tidak ada terpekau dalam rumah. Betul, hang tak ada terpekau dalam rumah. Tapi hang mengutamakan aku ke? Hang mengutamakan biaringin hang. Hang mengutamakan aku ke? Hang mengutamakan pangkat hang. Hang tak sembah aku. Tapi hang sembah biaringin hang. Biaringin hang aku bagi. Hang tak sembah aku. Hang sembah pangkat darjah hang. Pangkat darjah hang aku bagi. Hang tak sembah aku. Tapi hang sembah hubbud dunia. Cinta kepada dunia yang melampaui batas. Tunggu masa dia. Dan siapa lagi dulu yang hang ikut? Kalau hang tak ikut aku. Siapa yang ikut dulu? Bawa semua hang ikut dulu tu, meh ke aku. Semua kau masuk dalam neraka. Yang nama di neraka Jahannam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, muslimin muslimat rahimakumullah. Di tahun baru 2023, kita masih lagi ada kesempatan untuk membina kehidupan kita. Sama ada kita nak jadi hamba yang Allah redha ataupun sama ada kita nak menjadi hamba yang Allah murka. Tangan kita boleh buat pilihan selagi mana kesempatan hidup yang masih lagi berbaki dan kita tidak ada jaminan untuk kita tengok lagi esok pagi matahari. Kerana malam ini belum tentu kita boleh bangun esok pagi. Dan mungkin malam ini adalah malam terakhir kita tidur di rumah dan malam esok kita tidur di alam barzakh. Berdoalah kepada Allah dan ambillah kesempatan malam ini untuk kita bertaubat, beristighfar dan melafazkan kalimah la ilaha illallah sebelum kita tidur. Takut tidur kita bukan ada untuk besok pagi, tetapi tidur kita dipindahkan daripada dunia kepada alam barzakh. Jadi kita want to tanya dulu. Next time I come back, I continue. Nampak orang putih tu. Muka surat yang ke-26, surah Al-Furqan ayat 25 sampai 26. Jadi yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak baik, yang silap, yang salah, yang terkasar bahasa, datang daripada kelemahan diri saya sendiri, saya minta banyak-banyak. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa yusallim tasliman katsira bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Allah, wahai Tuhan kami, Kau bimbinglah kepada kami jalan yang Engkau redha, ya Allah. Menjadikan kami di kalangan hamba-hamba yang bertakwa, bersyukur dan nikmat yang Kau limpahkan kepada kami, ya Allah. Kamilah kepada kami kesehatan wal afiat, kesehatan yang dapat kami melakukan amal ibadat kepadamu semampu daya kami, ya Allah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang lemah. Ya Allah, kami hamba-Mu yang dhaif, yang hina. Kami bermohon agar Engkau ampun segala dosa-dosa kami, ya Allah. Sama ada dosa yang kami sedari atau dosa yang kami tidak sedari. Ampunilah juga dosa kedua ibu bapa kami. Sama ada mereka masih hidup atau telah meninggalkan kami buat selama-lamanya, ya Allah. Ampunilah juga dosa guru-guru yang pernah mengajar kami. Dan seluruh dosa-dosa muslimin, muslimat, mu'minin, mu'minat. Ya Allah, Engkau bukakanlah jalan ke syurga dengan seluruh-seluruhnya, ya Allah. Engkau tutuplah serapan-serapannya jalan menuju ke neraka-Mu, ya Allah. Allahumma ighfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhum kama rabbawna shighara. Amin. Wa li jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adzaban nar. Wa qina 'adzaban nar. Wa qina 'adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna. Taqabbal ya karim. Terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Abu Hasan. Satu sikit lagi saya akan petikkan untuk apa yang disampaikan Ustaz Hasan tadi.
majlis ada 3. Satu majlis baca Yasin, satu majlis tahlil, satu majlis berupa ilmu. Di manakah tuan-tuan akan pilih? Maka kalau pilih di tahlil boleh makan, kalau pilih Yasin dapat pahala. Tetapi kena pilih majlis ilmu. Itu yang dikehendaki sekali. Dan juga dia boleh datang ke masjid, tapi dia tidak datang. Dia boleh datang ke surau, dia tak mau datang. Sebab di satu masa orang paksa dia main ke surau juga. Maka itu bukan dia main dengan kerana Allah sebab bawa jasad dia main ke sini. Dia bukan main kerana Allah sebab dipaksa. Tak mimpi dia ke syurga. Itulah saja yang saya petik sedikit daripada Ustaz Hasan Sampai. Sekian, terima kasih. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih kepada Ustaz Hasan yang menyampaikan ilmu kepada kita untuk kita tetapan bersama pada malam ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya salah dan silap, maaf saya minta. Cik Yahya menyibang jati, saya pun akan mohon berhenti.